kebangsaan baku muda, sekolahnya ceria dalam pesona, warganya berdisiplin. Okay, seterusnya kita akan pergi ke kluster yang kedua. Kluster yang kedua berkenaan dengan tahap penguasaan murid dan UPSR. Okay, seterusnya saya persilakan Puan Hashafah untuk meneruskan perbincangan. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, untuk kluster 2 iaitu PBD. Okey, ini kutipan PBD sebelum yang kita cuti PKPB yang Oktober. Yang last hari tu kita sempat kutip. Okey, untuk kutipan PBD, kutipan berakhir Oktober untuk panitia bahasa Melayu. Tahun 1 masih lagi ada seorang TP1 dan seorang TP2. Tahun 2 ada 2 orang TP1, 2. Okey, saya ulanglah untuk panitia BM, semua intervensi telah dijalankan oleh panitia pendidikan panitia bahasa Melayu sepanjang bulan daripada bulan Ogos hingga sekarang. Ketua panitia telah menyediakan Google Form untuk program-program di bawah panitia bahasa Melayu, terutamanya kita fokus kepada murid yang mendapat TP1 dan TP2. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Nur Hasnida sebagai guru pemulihan pun telah mengambil murid-murid yang TP1, TP2 sebagai murid pemulihan dan telah menjalankan intervensi untuk murid tersebut. Saya rasa saya tak perlulah tanya cikgu-cikgu murid siapa yang TP1, TP2 semua ni. Saya rasa cikgu semua dah tahu. Cuma untuk tahun depan, guru yang akan mengambil alih murid tahun 1 naik tahun 2, dia kena pasti murid tu sama ada masih lagi TP1 ataupun TP2. Kita kena fokus lebihlah pada murid TP1 dan TP2. Okey, untuk bahasa Inggeris TP1 tahun 1 ada seorang. Saya rasa murid yang sama dengan bahasa Melayu. TP2 TP1 untuk tahun 2 3, TP2 untuk tahun 2 9. Tahun 4, tahun 5, tahun 6 ada TP2 ada 5, 3 dan 6. Okey, panitia bahasa Inggeris pun telah menjalankan aktiviti mengikut PSO. Tahniah dan terima kasih kepada ahli panitia. Saya tengok dalam grup bahasa Inggeris pun masih lagi jalankan program luar daripada PDPR untuk murid-murid tersebut. Okey, untuk bahasa Inggeris, kemudian matematik. Sama juga matematik TP1 seorang, TP2 seorang. Saya rasa masih murid yang sama. Tahun 1 siapa yang murid tahun 1? Ada boleh cikgu respon murid tahun 1. Siapa nama? Sebab saya rasa murid yang sama ni. Kalau satu Ibnu Majah tu Ali Imran dia memang OKU. Dia ada status kat OKU. Tapi dia masalah pembelajaran juga. Dia ada masalah dengan fizikal, dengan pembelajaran. Dia memang tak nak bagi kerjasama langsung. Kalau dah untuk bahasa Melayu, kita suruh keluar buku pun kadang-kadang dia buat keras gitu je. Yang ni yang selalu ayah dia hantar dekat guard tu Ya, betul. Okey, maknanya bahasa Inggeris, matematik murid yang sama ke? Puan Hashafah. Ya. Memang murid yang sama sebab untuk bahasa Arab pun memang saya bagi dia satu sebab dia memang OKU saraf puan. Okey. Maknanya aktiviti dalam kelas tu memang tak dapat dijalankan lah. Tak dapat dijalankan sebab dia macam pegang pensel pun tak boleh sebenarnya. Saya memang minta tolong murid yang pandai dalam kelas tu untuk pegang tangan dia kalau macam buat kerja dalam kelas. Okay, tak apalah, nanti maknanya kami pihak pentadbir akan cuba hubungi ayah dia lah supaya keadaan murid macam ni memang dia sebenarnya di PKI lah kan. Dia ada cara dia terapi dia untuk murid-murid yang OKU fizikal ni. Dia lain. Dia tak sama dengan OKU yang macam autisma kan. Macam MUA semua tu dia lain.
Okey, Kalau ikutkan ayah dia bagi tahu tahun depan nak bawa keluar dia masukkan ke PPKI. Ayah dia ada jumpa saya dah. okey. Maknanya dah isi borang semua ke belum? Belum isi borang sebab dia kata macam nak habiskan dekat Batu Muda untuk tahun ni lah. Maknanya kelas Fatimah Kelas saya. maknanya nanti Fatimah follow up lah dengan ayah dia, tanya. Okey baik. Isi borang di pejabat, tukar ke sekolah yang berkenaan lah, koperasi Okey. ataupun Sri Bilang. Tempat tu Okey. ada juga. Okey Okey. Terima kasih Ustazah Fatimah. Okey, Sama. kita pergi ke matematik. Untuk murid yang dapat TP2, sebenarnya ada program EasyTo di bawah JPN. Masih lagi ahli-ahli panitia matematik jalankan. Terima kasih dan tahniah. Walaupun dengan PDPR, cikgu-cikgu matematik, saya pun ada dalam grup panitia matematik, memang dia orang usaha untuk carilah murid-murid yang tak nak buat program EasyTo ni. Memang tengok Faizul dia buat video call, memang jalankanlah program EasyTo, iaitu SS. Apa ni Zah, SS? Smart Civil dengan PIE. panitia matematik dia tahulah. Harap teruskan jalankan sehingga akhir sekolah. Tekankan kepada murid yang lemah lah, sebab soalan-soalan yang jabatan sediakan memang sesuai untuk murid-murid yang lemah. Tak semestinya murid yang terlibat dengan EasyTo, murid-murid lain pun cikgu-cikgu boleh jalankan. Kalau kita tengok PBD kutipan Oktober ni, ramai lagi TP2. Ini dan PDP dalam kelas. Kita tak tahu yang PDPR ni memang ramai murid yang tak melibatkan diri. Nanti saya bentangkan peratus pelibatan murid dalam PDPR. Okey, seterusnya untuk subjek sains. Okey, tahniah. Untuk subjek sains hanya TP2, tahun 1 ada 2, tahun 6 ada 2 orang. Yang lain TP3, TP4, TP5. Sains ni dia lain sikit. Kalau murid menjalankan eksperimen, jalankan aktiviti masa PDP, dia dah boleh bagi TP3. Maksudnya dia tak sama macam subjek-subjek lain. Dia kalau dah bagi kerjasama dalam kelas, bab sains ni dia belajar dia seronok sikit. Okey, maknanya tingkatkan untuk PBD dan tingkatkan juga untuk peperiksaan. Fokus kepada peperiksaan untuk subjek sains. Sebab subjek sains UPSR kita yang paling tinggi 99%. Maknanya kita kena capai 100% lah untuk UPSR 2021. Okey, seterusnya untuk pendidikan Islam. Okey, kalau cikgu-cikgu tengok pendidikan Islam, ramai di TP2. Dia PBD untuk pendidikan Islam dia lain daripada subjek lain. Yang saya tahu, dia macam mana Ustaz Azadi? Dia kena habiskan satu topik baru kita boleh isi dalam template. Kalau macam BM, dia ikut kemahiran. Dah menguasai kemahiran tu, walaupun silibus tak habis, kita dah boleh bagi TP. Tapi untuk pendidikan Islam, selagi topik tu tak habis, kita tak boleh bagi TP yang seterusnya. Betul tak Ustaz? Betul. Dia kena divide dengan habis semua silibus baru dia dapat full punya TP. Okey, maknanya kalau yang tahun 6 yang 3 orang tu TP1. Dia masalah apa Ada cikgu mana, kelas mana ya? Ustazah Nik Zuria saya ingat 6 IM. Ustazah Nik, boleh bagi respon sikit? Sebenarnya yang murid yang 2 orang ni, dia orang ada masalah kehadiran tak datang sekolah. Patutnya saya tak bagi pun TP1, saya bagi TP2. Tapi bila tengok last tu jadi naik TP1. Okey, 3 orang murid tu siapa? Ingat tak 3 orang murid tu? Hairul, Aizat, Irfan, Danish. Tapi bila buat last ni dia dapat 3. Semua dapat 3. Oh, maknanya yang PDPR ni dia masuk. Okay, maknanya nanti kelas Ustazah maknanya dalam slip PBD untuk yang terakhir yang kita akan bagi kepada murid tu, Ustazah boleh naikkan lah. Memang dapat naik lah, dapat 3. Ya.
Maknanya sama juga dengan kelas-kelas lain, TP2 sebab kita dah PDPR kita dah sampai bulan Disember, mana cikgu dah boleh naikkan TP-TP tersebut. Maknanya dalam rekod cikgu boleh naikkan. Kalau dia dah dapat TP4, dia aktif dalam PDPR, cikgu dah boleh naikkan ke TP3, TP4 ataupun TP5. Kalau ada TP6 lagi bagus. Boleh tak Ustazah ya? Maknanya kalau yang cikgu yang belum print lagi tu, slip tu nanti maklumkan pada guru kelas, isi semula bahagian untuk pendidikan Islam. Sebab kita tak nak nampak pendidikan Islam, kita dah belajar sampai bulan Disember, masih lagi ramai yang TP2. Sebab yang ni kutipan Oktober. Masuk Ogos, September tu kita dah kutip. Nanti betulkan yang dah hantar tak apalah. Yang dah hantar tak apa. Yang belum hantar lagi. Maknanya yang dah hantar. Ya? Kalau yang darjah 6 tu tak perlu dah kan? Tak perlu macam mana? Sebab darjah 6 kan kita dah hantar dah hari tu sebab untuk dia nak isi sekolah menengah tu. Jadi hak akhir ni kena hari tu pun dah kira yang akhir dah. Kini nak buat baru ke macam mana? Yang akhir tu mana murid-murid berkenaan masih lagi di TP2 ke? Yang 105 orang ni? Tak dah. Tak dah. Dah naik lah. Dah naik. Tak apalah kalau dah naik tak apalah. Kalau dah naik tak ada masalah. Saya takut masih lagi 105 orang ni masih lagi di TP2. Sedangkan cikgu dah print benda untuk tahun 6. Kalau cikgu dah buat dah tak ada masalah lah. Kak Syafa, macam mana dengan sejarah Kak Syafa? Sebabnya hari tu saya take over kelas Kak Shalma. Jadi markah PBD tu daripada Kak Shalma punya kira perbincangan dengan guru kelas lah. Tapi selepas pada PDPR ni, saya tengok ada macam kerja projek, memang budak buat bagus lah. Ada benda yang saya boleh naikkan sampai 6. Tu yang saya macam boleh tak ada masalah. Boleh nak maklum je pada guru tahun 6 tapi dia orang dah print tu. Itulah sebab kalau pakai yang lama tu sebab saya tak sempat nak nilai lah budak-budak tu. Maknanya murid-murid yang berkenaan yang dapat TP6 tu, Tasha maklumkan pada guru kelas, ubah. Maknanya cikgu kelas print yang murid tersebut cukup. Tak payah print untuk semua. Yang mana yang aktif dalam PDPR, yang projek-projek sejarah tu. Okay, boleh baik, tak tahun 6? Maknanya maklumkan murid yang berkenaan je. Yang masih lagi TP3, TP4, tak perlu ubah lah. Yang cikgu tahun 6 tak payah print. Yang print yang diubah saja. Okey, maknanya kerja cikgu lebih sikit lah untuk murid tahun 6. Sama juga murid tahun lain. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada perubahan, guru mata pelajaran maklumkan kepada guru kelas. Sebab kadang dalam kelas dia tak aktif. Sekarang ni PDPR dia aktif. Cuma sekarang saya tak kutip pentaksiran PBD ni yang terkini sehingga Disember. Saya masih pakai untuk yang bulan Oktober. Sebab kalau kita kutip sampai Disember, kesian murid yang tak aktif langsung. Yang memang masalah dia nak belajar tapi internet tak ada, kerja dia tak buat. Itu kita masih lagi pakai data yang Oktober. Okey, faham tak cikgu-cikgu semua? Faham. Okey, terima kasih. Okey, moral. Saya pergi subjek teras je lah sebab subjek elektif ni kebanyakan semua dah melepasi TP3, TP4, TP5. Okey, moral tahun 3 masih lagi seorang TP2. Murid saya tu Daswin Puan. Bukan murid. Okey. Memang saya tahu dah murid dia macam mana. Saya dapat TP3. Darjah 2. Saya Ashini. Memang untuk moral dia layak TP3 Tu kena tanya Jus tu, darjah 2 Jus Aimi. Ada cikgu Jus Aimi ada? Ada. Okey. Sebab dia kalau dia datang sekolah tu waktu hello? Ya dengar. Kalau waktu apa? Sebab saya murid 2 orang je. So dia memang aktif kalau dari segi lisan, tulisan. Dia sebab cuma dia dari segi bacaan lah. Okey.
Okay, untuk moral dia nilai dia Ya, dia penilaian dia tu bukan penilaian ni dia ada dari segi sikap, nilai. So keseluruhan tu dia memang layak untuk TP3 lah. Maknanya cikgu nilai hari yang dia hadir je lah kan? Hari yang dia hadir lah. Okay, terima kasih Cikgu Jusaimi. Ya, sama. Saya tahu yang Sai Ashini ni memang kehadiran dia memang merosot lah. Tapi kalau hari yang dia datang tu, memang cikgu kena fokus dekat dia lah. Untuk subjek lain pun. Kita tahu dah murid kita yang masalah kehadiran, kalau hari yang dia datang, kena fokus dekat dia. Okey, untuk sejarah, cikgu boleh tengok lah bahasa Arab. Untuk bahasa Arab pun TP1, TP2 pun ramai lagi. Saya rasa murid yang sama. Jadi cikgu bahasa Arab dah tahu dah. Maknanya tahun depan kena tahun 1 akan naik tahun 2, tahun 3 akan naik tahun 4. Dan cikgu-cikgu tahun 2 dan tahun 4. Puan Hasyafa. Ya, Fatimah. Untuk yang bahasa Arab tu, yang ini PBD kutipan 1. Kalau yang PBD kutipan 2, ada seorang je yang TP1. Yang ni yang Ustaz bagi kat saya, Ustaz Zaimi. Tapi yang ni yang kutipan 1 lah ni, kutipan 2, TP1 satu je. Ali Imran je. Untuk tahun 1? Untuk tahun 1. TP2 tak ada. Yang lain tu TP3 dengan TP4 lah. Okey. Mungkin Ustaz salah kopi kot bagi kat saya. Saya ambil yang Ustaz bagi yang kutipan 2. Oh, okey. Maknanya ada peningkatan lah daripada daripada kutipan 1 naik ke kutipan 2. Ya, betul. Okey, terima kasih Ustazah. Nanti Ustaz Zaimi bagi yang baru lah pada saya. Bahasa Arab. Boleh. Sekejap lagi saya hantar. Okey. Nanti bincang balik dengan panitia, bagi yang baru pada saya. Baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah Fatimah. Okey, untuk sejarah. Ini yang ketua panitia bagi pada saya lah. Semua TP3 dan TP4. Maknanya macam Tasha kata tadi, ada perubahan. Maknanya ada murid dapat TP6. Okay, nanti Cikgu Tasha akan maklumkan kepada guru kelas lah. Okey, seterusnya. PJ. Saya murid yang sama juga TP1, TP2. Pendidikan seni. Pun ada tahun 5 semua TP5. Nanti kena tengok balik ya. Kalau kadang walaupun kita letak murid TP5 tinggi macam ni, kadang PPD dia akan tengok evidence. Macam mana cikgu tu murid tu boleh dapat TP5. Jadi kalau cikgu murid buat latihan, buat projek, tak ada masalah. Kita ada justifikasi dia tak apa. Okey, itu untuk PSB. Okey, selesai untuk PBD. Okey, ini peratus pelibatan murid mengikut aliran semasa PDPR bermula 14 Oktober sehingga 13 November. Mata saya tak nampak lah. Okey, mata tak nampak. Okey, untuk tahun 1, ini secara keseluruhan untuk tahun 1, 57.46. Maknanya separuh daripada murid tahun 1. Untuk prasekolah, kita ada 74%. Okey, tinggi. Maknanya yang tak terlibat lagi 26%. Nanti cikgu prasekolah kena cuba PM ke telefon ataupun dia buat daripada luar macam mana guna bahan lah, maknanya dia bukan online. Okey, untuk tahun 2, 55.45%. Ini saya ambil daripada cikgu isi link peratus pelibatan murid dalam PDPR hari tu. Ada cikgu yang tak isi. Okey, untuk tahun 3, 50.79. Masih lagi dalam 50%.
Tahun 4, 58.67. Okey, tahun 5, 48.16 dan tahun 6, 49.15. Maknanya tahun 5, tahun 6 ni masih rendah lah. Kurang daripada 50%. Kalau boleh cikgu, kita ada masa dalam masa 2 minggu ni, cikgu upkan nama-nama murid yang tak pernah langsung terlibat dalam grup WhatsApp, grup kelas. Jadi sebenarnya parent baca benda tu. WhatsApp kita tu parent baca, cuma dia tak suruh anak dia buat latihan. Jadi cikgu keluarkan nama. Tak apa. Maknanya tindakan pihak sekolah, senaraikan nama murid yang langsung tak terlibat. Lagi mudah. Biar parent tahu nama anak dia tak ada dalam senarai list tu, mintalah dia buat latihan-latihan yang mana belum diselesaikan. Sebab saya rasa kebanyakan cikgu guna buku teks, buku aktiviti, Google Form. Maksudnya data internet tu taklah tinggi sangat. Cuma dia perlu baca WhatsApp dan buat apa latihan yang cikgu bagi. Okey, boleh lah cikgu? Cikgu boleh up lah. Sebab kita ada masa minggu depan, 2 minggu lagi lah. Dia boleh siapkan. Okey, untuk pemulihan, untuk luar talian ada 88.6% dan dalam talian 50%. Maknanya Cikgu Hasnida dia sebelum cuti hari tu dia bagi modul. Maknanya tak sampai 100% lah untuk murid pemulihan. Okey, itu penlibatan murid mengikut aliran. Okey, kita pergi untuk mengikut subjek, mengikut mata pelajaran. Maaflah saya tak nampak sangat skrin. Saya baca yang data ada pada saya. Untuk bahasa Arab 68.7. Ini yang saya dapat ni maknanya cikgu tahun 5, tahun 6 dia tak bagi data kat saya. Maknanya yang bagi tahun 1, 2, 3, 4. Jadi saya bahagi dengan 4 je lah. Nanti tahun 5 dengan tahun 6 kena isi semula lah. Nanti saya bagi arahan semula untuk isi semula pelibatan, peratus pelibatan murid mulai 14 November sehingga 18 Disember. Maknanya kalau yang cikgu tak pernah isi daripada 14 Oktober, cikgu kena isi. Kalau cikgu dah isi, maknanya cikgu ambil data yang mulai 14 November sehingga 18 Disember. Kita nak tengok perbandingan fasa yang pertama banyak mana, fasa yang kedua banyak mana. Untuk bahasa Inggeris, hanya 47.9%. Tapi ada kelas yang tak isi langsung ni. Untuk matematik 45.9. Pun ada kelas yang tak isi. Untuk pendidikan Islam 45.9. Untuk pendidikan moral, berapa moral Niza? 80%. Sebab murid sikit, tapi maknanya pelibatan tinggilah. Okey, untuk muzik 24.3%. Ni tahun 1 tak isi, tahun 3 tak isi. Nanti cikgu isi semulalah untuk muzik. Untuk pendidikan seni 49.7. Cikgu tahun 4 langsung tak isi. Maknanya tahun seni pun ramai tak isi. Tahun 6 langsung tak isi. Tahun 5 sekelas saja. Cikgu yang isi hanya Cikgu Nozuraini, Cikgu Fatihah, Cikgu Aizat dan Cikgu Siti Rozaina yang mengajar PSV. Yang lain semua cikgu tak isi. Untuk PJPK, kita ada 51.7. Untuk sejarah berapa ni Zah? 44.5. 3. Hanya ramai murid yang tak buat projek. Tahun 6, nanti Tasha isi lah untuk tahun 6.
Ini yang pertama dulu. Untuk bahasa Melayu 56.4. TMK 30. Apa ni dah TMK? 35%. Okey, untuk sains 76%. Sains tinggi. Tapi saya tak pasti ada kelas yang letak 100% ni. Macam tahun 4 ada sekelas dia letak 100%. Kan murid dia terlibat semua ke macam mana? Nanti cikgu tengok balik. Dengan tahun 6. Tahun 6 pun ada satu kelas dia letak 100%. Nanti cikgu tengok balik lah. Kalau 100% maknanya murid semua masuk. Kenapa subjek lain dia tak masuk? Nanti cikgu sains kena tengok balik Okey, RBT dalam 56%. Okey, itu untuk pelibatan murid mengikut mata pelajaran. Jadi cikgu cikgu adalah guru mata pelajaran. Macam saya kata tadi, kita ingatkan murid yang mana murid langsung tak pernah feedback. At least dia bagi 1-2 latihan. Kalau dia buat, dia snap kepada cikgu pun itu dah pelibatan dia. Tapi kalau dia senyap langsung, cikgu macam saya kata tadi lah, cikgu up nama dia dalam grup kelas. Okey, saya rasa itu saja untuk PBD. Okey, saya serah semula pada Puan Guru Besar. Okey, terima kasih Puan Hasyafa. Kalau kita tengok tadi pada yang dipaparkan tahap penguasaan murid yang dipaparkan, nampak dia banyak melambak di TP3. Banyak melambak di TP3. Ada juga TP1 dan TP2 yang itu kena ambil serius lah. Maknanya kalau murid tu berada di TP1, TP2, maknanya dia macam tak dapat apa-apa, dia tak boleh apa-apa dan sepatutnya lah apabila dia tamat darjah 6, tidak ada lagi murid yang TP1 ataupun TP2. Jadi saya haraplah mana yang melambak di TP3 tu kita cuba naikkan ke TP4, TP5 dan adalah seorang dua ke TP6. Kalau ada murid yang benar-benar layak untuk TP6, cikgu boleh buat sebab itu kalau dia memang layak dapat bagi dia. Jangan cikgu rasa takut sebab itu adalah penilaian cikgu. Kalau cikgu kata dia layak lah sebab itu adalah penilaian profesional kita. Jadi kalau murid yang layak bagi sebab ini adalah juga merupakan prestasi dia untuk tahun depan, terutamanya bagi yang tahun 6. Okey, untuk yang itu sudah sebutlah kalau ada masalah kehadiran yang samalah macam biasa cikgu kena tanya khabar lah. Murid tu kenapa tak hadir kenapa, sebab salah satu punca tidak menguasai adalah kerana tidak hadir. Jadi kena ambil tindakan lah sebab nanti kita akan ditanya juga bila murid tak hadir kenapa ada tak cikgu ambil tindakan. Jadi cikgu catat dan semua tu kena simpan Dan untuk pra paling tinggi penglibatan murid pra, tahniah kepada cikgu-cikgu pra Puan Salbiah dan Puan Kalawati. Tahniah di atas penglibatan murid 70 lebih. Agak tinggi juga tahniah dan diharap kalau boleh tingkatkan lagi sebab murid-murid pra ni dia akan pergi ke tahun 1. Nanti kita takut nanti mereka tak boleh membaca pula jadi yang mana yang langsung tak terlibat tu cubalah galak-galakkan. Dan tahniah juga untuk sains bagus sebab sains biasa tu macam susah kan. Tapi bila penglibatan murid ramai maknanya murid-murid berminatlah dengan cikgu-cikgu yang mengajar, mungkin pendekatan bagus dan sebagainya nanti mungkin boleh share dengan panitia-panitia yang lain yang agak rendah. Sebab kita sebenarnya kalau nak ikutkan tahap penguasaan dalam PDPR ni agak sukar juga kan sebab kerja-kerja mungkin dibantu oleh beberapa dan sebagainya, tapi yang paling penting yang kita kena pasti tidak ada TP1 dan TP2 lah. Saya haraplah untuk akan datang cubalah tingkatkan daripada TP yang melambak tu sebab TP3 ni macam dia macam asas, macam bukan asas asas 1 dan 2. Dia macam boleh lah setakat cukup makan dia jadi kita lebihkan sikit lah. Paling kurang TP4 dan 5 dan sedikit TP6. Okey, seterusnya sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan jugalah nanti sebab dalam peringatan ada juga disebut oleh Puan Syahidah hari tu
kami pihak pentadbir perlu juga masuk dalam kelas online yang cikgu buat. Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang nak buat kelas online tolonglah add kami masuk dalam grup tersebut. Kami menunggulah juga nanti selepas ni kalau ada cikgu yang nak buat kelas online, tolong add salah seorang pentadbir. Jadi saya nak bagi hadiah lah kepada cikgu yang pertama minta pentadbir add masuk dalam grup online. Kita tengok siapa nanti yang akan yang beranilah nak jemput kami. Saya rasa cikgu yang sentiasa buat tak ada masalah, boleh buat. Dan yang kedua yang saya nak maklumkan sebelum terlupa juga nanti kita akan panjangkan lagi maklumat secara lebih detail berkenaan dengan Google Classroom, cara yang sepatutnya, cara yang betul melaksanakan Google Classroom, dan benda tu tidak akan menjadi beban pada murid. Yang itu akan disampaikan oleh Encik Rosli nanti, Cikgu Rosli. So kita akan cari hari yang lain lah sebab hari ni tidak dapat di atas sebab-sebab yang tertentu lah. Kalau tak, Cikgu Rosli akan bentangkan pada hari ni, tapi disebabkan ada masalah yang tidak dapat dielakkan, maka benda tu kita bawa lah nanti ke hari-hari yang lain dalam masuk dalam radap lah. Okey, untuk seterusnya kita pergi ke agenda yang seterusnya iaitu kluster 3. Kluster 3 tadi dah sebut yang disiplin salah laku ponteng dah sebut tadi kan? Oh, UPSR belum. Okey, kita pergi sebelum kita balik ke kluster kedua balik semula. UPSR belum lagi dibentangkan tadi. So kita tengok kepada slide untuk UPSR. Okey, kita tengok untuk analisa grade purata GPMP UPSR dia terpadam pula. Okey. Okey, ada GPMP UPSR 2017 sehingga 2019 3 tahun. Biasanya perbandingan kita buat 3 tahun lah untuk yang valid. Kalau kita tengok 2017 yang berwarna biru, 2018 yang berwarna hijau, 2019 yang berwarna kuning. Okey, itu mengikut subjek, ikut subjek BM. Okey, kefahaman Okey, untuk pemahaman 2017 2.42, 2018 2.34 dan 2019 2.56. Berlaku peningkatan. Sebenarnya GPMP lagi rendah lagi bagus. GPMP lagi rendah lagi bagus. Tapi kita tengok dekat sini 2018 dah turun, 2019 dia naik balik. Naik tu agak banyak jugalah. Sama juga dengan BM penulisan 2017 2.33, 2018 2.79, 2019 2.41. Ada peningkatan dah 2019. Okey, seterusnya BI kefahaman 3.41 2017, 2018 3.46, ada lagi peningkatan, ada penurunan tinggi, dia punya penurunan dia 2019 3.35. Ada sedikit peningkatan dah dari segi penurunan GPMP, tetapi ada peningkatan dah dari segi keputusan KBI penulisan 2017 3.78, 2018 3.5, okey, 2019 3.8 balik dia naik. Itu 2019 paling tinggi lah, paling rendah lah pencapaian matematik 2017 3.46, 2018 3.76, 2019 3.72. Ada penurunan sedikit okey, sains 3.04, 2.79, 3.11. Yang sains pun berlaku penurunan jugalah dari segi keputusan, peningkatan dari segi GPMP. Jadi saya haraplah saya tak nak tanyalah dekat cikgu kenapa sebab kita dah pernah dengar dah sebelum ini dan saya harap nanti dalam mesyuarat panitia ataupun dalam PLC cikgu kena buat PLC sekerap yang boleh sebab kita nak membincangkan sebelum kita buat PSO. Kita tengok balik murid kita ni lemah di bahagian mana.
murid kita lemah di bahagian mana, sebab kalau 3 ni tinggi ya. 2 tu pun kalau boleh kena rendahkan lagi ya. Untuk BM kena rendahkan lagi lah kalau boleh 2 bawah lagi lah, tak nak yang macam ni sebab kita sekarang ni GP tu kena turunkan lagi ya banyak. Jadi untuk menurunkan yang paling tinggi adalah 3.11. 3.11. Nah, sains Padahal kalau ikutkan keputusan ni bagus. 90 lebih kan peratus. Mungkin melambak di dekat mana D dan di C. Yang tu kena tengok jugalah balik. Kualiti dan kuantiti kan. Kualiti pun kita kena jaga juga. Kuantiti pun kena jaga. Dari segi menguasai bagus. Tapi dari segi GPMP so sekarang ni yang paling penting sebenarnya menguasai yang paling penting menguasai. Dan dalam masa yang sama kita kena jaga jugalah kita kena bagi peluang pada murid yang ada kualiti dan kepada murid yang mampu untuk lulus lah. Dan okay, next. Ini ni GPS. Menguasai peratus menguasai 2017 67.9, 2018 60.3 turun. Nah 2019 naik baliklah 66.2. Tapi kalau ikutkan 60 lebih ni memang sangat rendah. Kalau kita ikutkan kalau kita pergi mesyuarat di PPD ataupun jabatan 66 ni memang kategori sangat-sangat rendah. Mungkin boleh takut bila kita tak jaga-jaga kita akan jadi top bottom 10. Kalau kita tak jaga-jagalah. Takut jadi macam tu. Jadi saya haraplah cikgu-cikgu tahun 6 untuk memang cabaran yang sangat besar lah untuk tahun depan sebab dengan keadaan pandemik ni, dengan kita tak belajar bersemuka, dengan banyak benda lah yang kurang sebenarnya kita kena apabila sekolah buka nanti kita kena memang fokus habis-habis lah pada murid-murid untuk capai untuk mencapai lebih baik lah daripada yang ini paling kurang pun kita dapat 70% pun saya rasa dah cukup lah. Sebenarnya nak naik sikit tu pun susah tapi kita cubalah sedaya upaya kurangkan yang E yang E itulah yang nak kena jaga betul-betul. Mana yang ada peluang yang markah 30 lebih tu cikgu kena fokus betul-betul lah tu yang saya cakap tadi kena duduk dalam panitia. Tengok balik siapa yang dapat E tu, E yang ada potensi tu cikgu kena ambil murid itu dan betul-betul lah kena ajar dia kena berfokus lah maknanya. Dan mana yang dapat D, yang dapat D tu kena tengok juga supaya dia tak terjatuh ke E. Kalau yang A, B, C tu ABC tu insya-Allah lah tak ada masalah Yang D yang hampir jatuh dan yang E ada potensi yang tu cikgu kena tengok kena lonjakkan supaya dia boleh lulus sebab yang paling penting ialah menguasai yang lain selepas menguasai tu barulah kita jagalah kualiti dan sebagainya. Okay, next. Ini analisa dulu semata pelajaran UPSR ikut tahun juga kalau yang kita tengok kalau kita tengok dalam carta tu graf tu nampaklah sains lah sains, BM pemahaman, BM penulisan. Itu antara yang paling tinggi lah, antara yang tertinggi lah. BM pemahaman pun sama jugalah 97, 96, 94. Dan yang antara yang terendah macam biasalah yang kita tahulah yang rendah BI penulisan dan matematik. Ini adalah critical subject. So jadi kepada cikgu-cikgu matematik dan cikgu BI penulisan, BI pemahaman pun sama kena jaga juga sebab nampak agak rendah juga. Yang 3 ni kena pulun dan berusaha lah Kalau boleh saya nak mencapai 80% ke atas. Setakat ni yang belum mencapai BI penulisan dan matematik yang belum capai 80 ke atas dan saya haraplah kita cubalah insya-Allah boleh dapat sekolah lain boleh dapat. Kenapa sebab kita tak boleh dapat sebenarnya tak ada bukan nak bagi alasan sebenarnya insya-Allah boleh lah sebab sekolah yang ada PPR yang lain pun boleh capai keputusan yang baik
Mungkin tak mustahil sekolah kita pun ada mungkin kita tersilap dari segi analisa dari segi kelemahan murid tu mungkin kita terlepas pandang kan. Jadi itulah punca-punca kadang-kadang itulah yang cakap kena bagi ubat yang betul untuk sakit yang betul. Jadi dia akan kenalah, mungkin kita kena tengok balik dekat mana bagaimana yang murid lemah. Dekat situlah yang cikgu kena buat program. Program kena sesuai dengan isu murid. Kalau murid tak boleh membina ayat yang gramatis, cikgu kena buat program membina ayat yang gramatis. Kan? Kalau matematik lah cakap murid tak boleh buat penyelesaian masalah, cikgu kena buat program yang ala-ala untuk penyelesaian masalah. Jadi macam itulah Kalau sekadar menghafal sifir, insya-Allah lah kalau dia dah hafal sifir, dia dah boleh menghafal sifir, tapi kena ajar juga macam mana cara nak gunakan apa yang dia hafal tu. Takut nanti dia hafal tapi dia tak tahu cara nak gunakan untuk bahagi dan untuk darab dan sebagainya. Okay, next. Analisa grade purata sekolah, ini GPS GPS pun samalah. Sekarang ni kalau kita pergi ke PPD, dia tak banding-bandingkan dah GPS dia cuma tengok E. Mana yang E banyak. Tapi GPS ni sebenarnya dia memainkan peranan jugalah. Kalau dah GPS tu besar, maknanya ramailah murid kita yang tak lulus kan. Jadi kita kena tengok juga walaupun dia tidak dibanding-bandingkan lagi. Tetapi dengan penguncupan GPS akan menunjukkan yang murid kita tak ramai yang gagal. Okay, kalau kita tengok 2017, 2018, 2019 menaik sepatutnya tak berlaku graf yang macam tu. Kalau untuk penguasaan naik macam tu bagus. Tapi kalau GPS naik macam tu, itu adalah satu yang tak bagus lah. Itu yang satu yang menakutkan. Jadi kita haraplah dapat turunkan 3.16 tu pun tinggi. Kalau dapat mencecah 2 point lebih okey. Tapi nak jatuhkan tu memang susah. Jadi kena memerlukan usaha, dan saya harap bukan cikgu tahun 6 sajalah yang berusaha untuk tahun 6 ni. Maknanya cikgu daripada tahun 1 sehingga tahun 5 pun sama-sama kena kukuhkan pengetahuan murid, kefahaman murid dalam tahun berkenaan supaya bila mereka naik, mereka dah tak, cikgu tahun 6 tak perlulah nak pulun yang subjek yang tahun 1 hingga tahun 5. Jadi sebenarnya semua memainkan peranan yang penting untuk menyumbang keputusan yang baik dalam peperiksaan UPSR. Bukan cikgu tahun 6 saja yang salah kalau UPSR kita jatuh. Semua cikgu berperanan sebenarnya. Kalau naik, semua orang pun akan dapat nama baiknya. Kalau jatuh pun semua orang akan dapat nama yang tak baiknya juga. Jadi kita usahalah sehabis yang boleh supaya kita dapat membuat peningkatan pada tahun 2021 nanti. Okay, next. Okay, dah habis untuk UPSR dah habis. So saya tak naklah sentuh tanya cikgu nak bersoal jawab dalam waktu ni sebab ini dialog prestasi. Kita tak nak ambil masa yang panjang ini pun dah pukul 10 lebih dah. Kita akan detailkan benda-benda ini semua dalam mesyuarat-mesyuarat yang khusus nantilah yang kita akan bincangkan nanti. Yang kalau isu itu besar dalam dialog prestasi yang akan datang, mungkin kita akan kecilkan agendanya. Kita akan bincangkan isu tersebut sahaja sebab ini memandangkan dialog prestasi yang pertama tahun 2020 dah akhir tahun. Jadi kita terpaksa masukkan 3 kluster sekali banyak sebab nak cover jugalah kan, takut nanti tak ada langsung dibincangkan, takut tak ada masa lagi untuk kita berjumpa. Jadi untuk yang akan datang jadi saya haraplah cikgu nanti akan lebih bersedialah sebab selepas ni kita akan tanya nantilah siapa yang dapat TP2 tu, apa masalah dia, apa penyelesaian yang cikgu buat. Biasanya itu je lah yang akan ditanya. Kalau yang HAM pun sama kenapa yang ni, apa yang cikgu dah buat kan, dengan evidence lah.